Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat. Kami memohon ampun dari segala dosa. Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat. Kami memohon ampun dari segala dosa. Bismillah. Tes cobaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekejap. Maniskan hijrahmu bersama. Sekejap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, kita mula. Sekejap. Tunggu kawan-kawan dulu. Bersama. Alhamdulillah, sihat. Okey. Bismillah, alhamdulillah, insya-Allah. Boleh Boleh kita mula? Okey, bismillah. Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat. Kami memohon ampun dari segala dosa. Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat. Kami memohon ampun dari segala dosa. Astaghfirullah sama-sama rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Okey, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cek suara, cek audio, cek visual, check it out. Boleh dengar jelas? Sallallahu alaihi Muhammad, sahabat di IG dan juga sahabat di FB, boleh dengar clear? Sallallahu alaihi Muhammad. Set kita up sikit. Boleh dengar clear, jelas? Okey. Boleh Suara tak ada? Okey kan? Dengar, boleh dengar? Saja tak pakai mic.
Okey, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan dan sahabat syurga di IG dan juga di FB. Alhamdulillah kembali bersiaran setelah ruang di udara FB dan IG ni lama tidak saya diizinkan Allah untuk kita bersiaran langsung, maupun baik secara nyata maupun secara maya. Jadi insya-Allah berkeberkatan awal Muharram dan keberkatan satu hijrah mempertemukan pertemuan kita pada Sallallahu Alaihi Muhammad pada hari ini insya-Allah. Jadi insya-Allah boleh dengar clear? Okey, insya-Allah. Jadi kita jemput semua yang ada untuk kita sebar luaskan kebaikan. Man dalla ala khair falahu mithlu ajru kafaili. Siapa yang menganjur kebaikan, siapa yang sentiasa mengajak benda baik, siapa yang share kebaikan, maka dia seperti pahalanya seperti mana orang yang buat. Walaupun tuan-tuan tak buat, tetapi tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad hanya share sahaja, maka pahala orang yang dapat ilmu, pahala orang yang tengok dapat kat kita. Pahala mereka lah. Pahala kita dapat, pahala kita dan pahala mereka kita dapat. Boleh faham? Jadi insya-Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah kita nak sembang-sembang pagi ni dengan keberkatan waktu duha insya-Allah. Jadi kita nak mulakan dulu dengan doa duha. Boleh? Siapa ingat doa duha boleh kita baca sama-sama? InsyaAllah. Doa duha. Okey, lagu 1 Muharram. Boleh? Okey, jom kita nyanyi lagu 1 Muharram, detik permulaan. Sudah ready? Sahabat di IG dan sahabat di FB, insyaAllah mudah-mudahan clear sebab saya memang sengaja tak guna mic ni, saja nak guna suara asli. Jadi jom kita nyanyi lagu 1 hijrah. Perjuangan hijrah, satu perjuangan. Boleh? 1 Muharram, detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. 1 Muharram, detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Asas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Sama-sama. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Ambil. Okey, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk sepanjang zaman waktu tulis zaman. Alhamdulillah kepada semua sahabat. Boleh dengar clear? Jelas? Saja perangat pagi-pagi ni lama tak bersiaran langsung. InsyaAllah kita nak membicarakan satu cerita. Kita nak kongsi-kongsi, nak sembang-sembang dengan satu kisah, dengan satu episod, dengan satu drama, dengan satu cerita. Kan adik kan? Satu cerita yang mudah-mudahan membuahkan cinta. Jadi pagi ni kita nak kongsi sebuah cerita yang mudah-mudahan akan membuahkan cinta. Okay, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebutkan dalam kitab Ar-Ruhiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman
Al-Mubarak Furi daripada University Al-Atas, University Sallallahu Alaihi Muhammad Al-Salafiyah di India. Yang disebut tuan-tuan, bila sebut tentang kitab sirah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham yang merekodkan cerita tentang Nabi, bila sampai hijrah, umat Islam seluruh dunia, when we are talking about hijrah, when we are sharing about hijrah, umat Islam di satu dunia tuan-tuan, umat Islam yang berada di Kazakhstan, umat Islam yang berada di Afghanistan, umat Islam yang berada di Hindustan, umat Islam yang berada di Gohit-Gustan, in whatever and whenever we are, di mana saja umat Islam berada, semua akan seia, sekata, senada dan seirama. Dia akan teringat otomatik dia punya momen-momen Rasul, momen-momen kenabian tu akan datang. Dia akan seolah-olah macam duk rasa macam Nabi ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi dah tak ada, tapi bila sebut tentang hijrah, kita nak menyuntik dan nak menjemput rasa seperti ruh Nabi bersama kita. Jadi macam mana nak ikut Nabi? Kita kena rasa Nabi ada. Jadi cerita tentang hijrah, yang pertama sekali tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang pertama apa? Kita kena rasa. Nak rasa Nabi ada, nak rasa Nabi bersama kita, ada dan bersama. Bila rasa Nabi ada dan bersama, baru kita akan rasa dia mai rasa nak ittiba', rasa nak ikut Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Boleh faham tuan-tuan? Maka yang pertama, sebelum masuk cerita hijrah, sebelum masuk cerita awal Muharram, yang pertama kita kena rasa Nabi ada dan kita kena rasa Nabi bersama. Yang tu dulu. Okey, sebab tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa yang bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita ziarah Nabi dalam umrah ataupun dalam ziarah Nabi di Madinah, okey, tuan-tuan semua ikut saya boleh? Boleh? Semua angkat tangan, hands up, tangan kanan. Okey, kita nak bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa yang bagi salam ketika mana Nabi wafat, sama sebagaimana dia bagi salam ketika Nabi hidup. Nabi akan, ketika mana semua umat Nabi 1.8 bilion umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita bagi salam kat Nabi, yakin dan pasti disebut dalam kitab sirah, setiap umat yang bagi salam dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa jua jenis salam, maka baginda Allah akan mengembalikan ruh baginda. Ada satu frontliner malaikat yang dia bertugas hanya mengembalikan ruh Nabi ke dalam jasad Nabi untuk nak jawab salam daripada umat dia bila setiap kali kita bagi salam. Boleh faham tak? Maksudnya bila kita bagi salam je, maka tugas frontliner malaikat ni, dia akan jumpa Nabi, dia akan ambil roh Nabi, dia akan kembalikan dalam jasad Nabi. Nabi sedar, ya Allah, umatku yang berada di balik pulau, umatku yang berada di live FB, umatku yang berada di mana saja yang tengah bagi salam kat Nabi, maka Nabi jawab, Waalaikumsalam, masya-Allah, ya ummati, uhibbukum ya ummati. Nabi rindu pada kita. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi jom kita nak bagi salam, semua angkat tangan ikut saya. Ikut saya boleh? Okey. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit ketir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia. Maka nak cerita tentang hijrah, saat kita sama menyanyi Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, when we are talking and sharing a story about hijrah, tuan-tuan, kita kena niat pertama macam ni. Yang pertama tadi saya kata apa? Kena ada rasa Nabi hidup. Dan yang kedua, kita kena rasa Nabi bersama kita. Yang tu yang pertama. Yang kedua, cerita tentang sirah hijrah ni, yang kedua kita kena niat. Tuan-tuan kena niat, saya lagilah kena niat. Yang pertama, yang kedua, aku nak lebih mendekati, menyelami dan mencintai. Tak kenal maka tak cinta. We want to know more about Rasul. Kita nak lebih kenal dan lebih tahu kepada Nabi. Bila kenal dan lebih tahu, barulah demai rasa cinta. Dua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang ketiga,
bila kita kenal dan kita tahu lebih kita cinta. Yang ketiga, kita kena ada rasa apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena ada rasa kagum pada Nabi. Saya ulang balik. Okey, cerita tentang hijrah ni, yang pertama kita kena niat Nabi ada dan Nabi bersama. Kena ada rasa tu. Yang kedua, kita niat untuk lebih tahu dan lebih kenal. Cinta. Dua. Yang ketiga, lepas tahu kenal cinta, kita nak rasa kagum dengan Nabi. Hebatnya Nabi saya ni. Kenapa orang boleh follow Ronaldo? Kenapa orang boleh follow Neymar? Kenapa orang boleh follow artis pujaan? Sebab apa? Sebab dia kagum dengan artis tu suara sedap. Dia kagum dengan pemain bola tu handal. Kan? Bila kita kagum, kita akan follow idola kita. Maka Nabi, kenapa anak muda tak follow? Sebab kita tak kagum dengan Nabi. Kita kena kagum dulu Nabi kita. Ya Allah, so precious and so extraordinary and so amazing, so special and so sweet. Nabi kita ni sangat luar biasa, hebat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada rasa kagum. Baru ada niat tiga ni, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, barulah kita boleh sembang cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan, ibu dan ayah, sallallahu alaihi wasallam. Hijrah is a love. Hijrah tu adalah satu percintaan. Hijrah ni adalah satu kisah cinta. Tuan-tuan, bila cerita tentang cinta, love is a verb, not just a word. Cinta itu mesti dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya perkataan. Kalau kita sebut dicinta, saya cinta kamu di mulut. What is your proof? Where is your proof? You have to prove your love. Kita kena buktikan cinta. Dalam rukun Islam, tuan-tuan, Allah ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah just perkataan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya berkata-kata, kita hanya mengaku. Ya Allah, aku cinta, aku mengaku, aku syahadah, aku hamba-Mu ya Allah, aku Islam. Aku nak saksi engkau Tuhan. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi Allah kata apa? Islam tak cukup hanya mengaku. Islam hanya tak cukup hanya perkataan. Maka rukun Islam 4 lagi adalah perbuatan. Boleh faham tuan-tuan? Maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hijrah adalah percintaan. Cinta kena bukti, bukan main pandai cakap. Sebab tu rukun Islam. Yang pertama syahadah, kita cakap. Yang 4 solat, puasa, zakat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah haji, umrah. Semua ni adalah perbuatan. Sebab apa perbuatan? Sebab kita kena tunjuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hidup ni tuan-tuan, we have to prove our love. Maka hijrah adalah satu manifestasi, satu interpretasi, satu penzahiran. Kita kena tunjuk cinta dekat Allah. Maka Nabi tunjuk rasa cinta pada agama, cinta pada umat Madinah, cinta pada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta pada sahabat dan sebagainya. Semua tunjuk. Kena tunjuk. Maka sahabat Sayyidina Abu Bakar tunjuk cinta dan kesetiaan dengan menemani Nabi dan menjadi frontliner Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segenap penjuru. Dia tak mau Nabi cedera walaupun terkena secebis luka. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, sebelum cerita tentang hijrah, kita nak masuk cerita hijrah ni. Nabi duduk 53 tahun di Mekah. Okey. Bila duduk 53 tahun, apa yang kita dapat? Apa yang kita faham? Nabi selesa. Okey, Nabi dah okey. Nabi dah kenal jiran, Nabi dah kenal tetangga, Nabi dah duduk selesa. Bila selesa dalam 53 tahun, can you imagine? Kita duduk 53 tahun dalam perkhidmatan kerja, kita duduk 53 tahun dalam satu taman, satu tempat, satu kampung, tiba-tiba nak kena move, nak kena shift, nak kena pindah. Apa yang kita rasa? Kita rasa berat, kita rasa ya Allah payahnya, kita rasa ya Allah sayangnya nak tinggal tempat ni, tempat yang kita dah membesar darah daging. Sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Kita rasa beratnya nak tinggal, kita rasa sayang. Rupanya tuan-tuan, hijrah adalah meninggalkan apa yang kita selesa. Sekejap tuan-tuan, iklan sekejap. Okey. Nak bersin pula. Okey, hijrah adalah meninggalkan apa yang kita selesa. Nabi 53 tahun tetapi tiba-tiba kena bergerak meninggalkan bumi Mekah. Yang Nabi pun tak tahu what will be happen in future di Madinah. Nabi tak tahu. Adakah orang Madinah akan bunuh aku? Adakah orang Madinah pun akan buat apa yang orang Mekah buat kat aku? Adakah aku akan meninggal dalam perjalanan? Adakah aku akan dibuang? Aku tak tahu di mana aku nak pi. Walaupun Nabi tahu nak pi Madinah, tapi Nabi tak tahu kat mana Madinah ni nak stop. Boleh faham tak tuan-tuan? Maka Nabi hanya bawa hijrah. Nabi bawa hati, Nabi bawa doa, Nabi bawa tawakal. Nabi, ya Allah, aku menyerahkan diriku padamu ya Allah. Saat Nabi melangkah keluar rumah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Berapa orang yang bila keluar rumah nak pergi kerja,
ibu nak pergi market, wanita nak pergi market, anak nak pergi sekolah, kita pergi kerja, keluar saja rumah langkah kaki kanan, angkat tangan. Kalau tak angkat tangan pun, ya Allah, aku serahkan diriku, aku nak pergi kerja ni, ya Allah, mencari sesuap nasi, bersuap-suap. Okey? Aku nak makan, aku nak bawa diriku, ya Allah, aku nak singgah nasi kandar. Semua nasi kandar aku nak singgah, kecuali satu nasi kandar saja aku tak mau singgah, iaitulah nasi kandar Sivagangga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey? Dia nak bagi tahu apa ni, tuan-tuan? Maka bila kita keluar rumah, jadikan pengajaran hijrah. Nabi keluar daripada rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi rumah sahabat, Nabi tawakal. Nabi tak tahu pun nak pergi ke mana. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam daripada Iraq pergi ke Kanaan, Palestin. Daripada Palestin mai ke Mekah pun tak tahu. Maka dia hanya bawa tawakal saja, ikut unta berhenti. Okey, sekarang saya nak masuk cerita hijrah. Lepas 53 tahun, tuan-tuan, Nabi duduk di Mekah, datang peristiwa hijrah. Datang dia punya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wahyu hijrah. Okey, kenapa berlaku hijrah? Okey, kenapa berlaku? Yang pertama kita sebut tolakan dalaman. Tolakan dalaman bermaksud ketika mana 53 tahun Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah selepas Nabi terima wahyu umur 40 tahun. 40 tahun ke 53 tahun, 13 tahun. Tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW berdakwah secara sulit umur Nabi 40 tahun. Waktu tu tuan-tuan 3-4 orang masuk Islam. 4 orang frontliner pertama masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. 4 orang masuk Islam. Lepas 3 tahun, 53 orang masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehinggalah 13 tahun dah ratusan, mencecah ratusan umat Islam di bumi Mekah. Bila Islam makin kuat, Nabi Muhammad makin hebat pengaruh dia, maka musuh mula membenci dan mula mendengki. Nampak tak? Yahudi, Arab Quraisy menjadi frontliner musuh Nabi. Maka mereka merancang untuk, ada yang cadang, kita tangkap Muhammad. Tak boleh nahi, coach nahi, tak boleh tangkap. Muhammad ni satgi dia ada sihir, dia boleh terlepas. Ada pula YB ahli parlimen Mekah. Bangkit pula yang kedua, Abu Jahal, Abu Lahab. Okey, kita penjarakan Muhammad. Tak boleh, Muhammad ni tak boleh penjara. Sebab sama juga, kalau dia penjara, dia ada sihir satgi, dia boleh keluar, terlepas. Okey, kalau macam tu kita buang daerah, kita buang ke pulau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. YB ahli parlimen bosku yang ketiga cadang Muhammad nak dibuang daerah. Maka yang bangkit pula yang lain ahli parlimen, tak boleh, Muhammad ni tak boleh buang. Kalau kita buang ke daerah, saat lagi tempat yang kita buang tu, dia bina pengaruh baru, ramai pula pengikut dia. Tak boleh. Ringkaskan cerita, bangunlah ahli parlimen yang keempat. Kalau macam tu, uqtulu, kita bunuh Muhammad. This is the last decision. Ini keputusan terakhir. Kita bunuh Muhammad. Bila ahli parlimen bosku Mekah, bangkit semua parlimen Mekah, berancang dan merencana seia sekata senada dan seirama nak bunuh Nabi, tuan-tuan. Ketika itulah, wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, whatever comes from Allah is the best one. Maka Allah merancang yang terbaik. Akhirnya turunlah perintah wahyu daripada Allah Azza wa Jal untuk Nabi hijrah. Maka tuan-tuan, tolakkan dalaman. Sebab musuh sedang menolak Nabi, mengancam. Yang kedua, for the security for the security reason, untuk faktor-faktor keselamatan, Nabi kena hijrah. Sebab apa? Dalam jasad Nabi ada Islam. Kalau apa-apa berlaku dekat Nabi di Mekah, okey tuan-tuan, katakanlah Nabi dibunuh di Mekah, apa berlaku? Umat Islam, umat manusia yang berada di Madinah, semua akan masuk, semua takkan jumpa Islam, dan takkan berlakunya Masjid Nabawi. Betul tak? Kalau tidak kena hijrah, maka Nabi akan tersiksa atau Nabi tertangkap, Nabi dibunuh di Mekah. Apa yang berlaku? Kita tak akan tengok, tak akan wujud Masjid Nabawi di dunia ini. Disebabkan hijrah lah, maka tuan-tuan boleh selfie di depan Masjid Nabawi. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ambil gambar di Masjid Nabawi, kita kena terima kasih kepada Rasulullah, terima kasih kepada Abu Bakar. Sebabkan titik peluh dan darah mereka berjalan ratusan kilometer, tuan-tuan, kita boleh selfie Masjid Nabawi. Kalau tanpa hijrah, jangan harap Masjid Nabawi akan wujud di atas muka bumi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu poin dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah. Boleh faham ke? Boleh jelas ke apa yang saya sebut ni? Tengok saat. Kita pause kejap. Ada soalan? Nombor phone boleh PM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak murid di mana ni? Di Yahya Zahid. Ya, di Sepagayaka, di Lak Datu. Terima kasih yang ada di Lak Datu, Sabah. Sama-sama mengikuti perbincangan kita pada pagi ini, insyaAllah, dalam keberkatan waktu duha. Okey, saya nak sambung cerita ni ya. Maka bila Nabi nak berhijrah, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itulah Abu Bakar As-Siddiq
Okay, sebab apa tadi? Sebab tolakan dalaman, musuh membenci, musuh merancang untuk membunuh Nabi. Yang kedua, sebab faktor keselamatan dan masa depan agama. Jadi apa-apa kat Nabi di Mekah, maka kita sendiri pun takkan jumpa Islam. Orang Madinah takkan masuk Islam dan Masjid Nabawi takkan terbina. Maka hijrah perlu. Boleh faham? Okay, itu antara sebab yang kedua. Sallallahu alaihi Muhammad. Okay, saya ringkaskan tuan-tuan. What was happen? Apa yang berlaku pada malam kejadian? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mai jumpa Nabi, dia menawarkan Al-Qaswa. Al-Qaswa ni siapa? Unta Nabi. Al-Qaswa ni tuan-tuan lahir daripada Bani Qushair. Kampung Bani Qushair. Dulunya Nabi pernah diberikan tawaran free. Unta yang Nabi naik dalam peristiwa hijrah ni, unta ni milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, dia punya belongings tu. Pemilik ataupun tuan kepada unta Nabi ni yang bernama Al-Qaswa dalam Musnad Sayyidina Muhammad dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, sebelum berlakunya hijrah, Abu Bakar As-Siddiq pernah menawarkan hadiah, iaitu nak bagi unta ni kepada Nabi. Nabi tak mau secara percuma sebab takut jadi fitnah. Tak apalah, hang rapat dengan pak mentua hang ambil free. Okay, takut jadi fitnah. Maka Nabi tak terima secara percuma, tetapi Nabi beli dalam kitab surah Ar-Ruhiqul Maktum disebut Nabi membeli dengan 400 dirham. Waktu tu umur unta ni 4 tahun. Al-Qaswa meninggal selepas Nabi wafat. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, ada binatang-binatang yang Allah sebut frontliner binatang yang akan masuk syurga awal. Antaranya keldai, dul-dul, kedai Nabi sallallahu alaihi Muhammad, kedai Rasulullah yang pernah berkhidmat pada Nabi. Al-Qaswa, unta yang antara frontliner terawal. Unta ni antara binatang yang terawal masuk syurga. Al-An'am, binatang ternakan yang akan masuk syurga awal. Binatang-binatang. Kita takut tuan-tuan, di saat binatang-binatang Allah panggil awal masuk syurga, kita hak manusia ni, tiba-tiba Allah tak panggil nama di padang mahsyar. Malu kat lembu, malu dekat lembu korban, malu dekat sallallahu alaihi Muhammad, malu dekat kucing-kucing, malu dekat ayam-ayam, semua dah masuk syurga dah. Kita hak manusia ni, haduk sepak terajang dulu ni, nampak duk tengok kucing buat tak tahu. Tiba-tiba kucing hak kita buat tak tahu yang lalu tepi kaki kita waktu kita makan di nasi kandar, bukan Sivagangga itu. Tiba-tiba binatang dah masuk syurga, kita lagi tak duduk di padang mahsyar. Malunya pada binatang. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengah makan, ni yang benar saya belajar, kalau kucing lalu ke apa, kadang kita boleh berinteraksi dengan binatang tu. Wahai kucing, ingat saya ni tau, ni saya bagi ayam, saya sedekahkan ayam untuk awak ni, boleh dah esok tolong tarik tangan saya masuk syurga. Sebut kat binatang macam tu. Okey, kadang kita boleh berinteraksi sebab binatang-binatang masuk syurga. Takut-takut kita yang terlepas sallallahu alaihi Muhammad, terlepas di padang mahsyar, binatang masuk syurga, kita takut-takut terhumban dalam neraka. Wal a'yadu billahi min dzalik. Jadi jadikan binatang-binatang sebab nak masuk syurga. Jadi cerita tentang hijrah adalah Allah memuliakan binatang-binatang yang berkhidmat pada Nabi. Kalau binatang yang tak ada akal boleh masuk syurga disebabkan mereka berkhidmat pada agama, adakah kita manusia yang berkhidmat pada agama ni Allah tak angkat-angkat? Boleh faham tak tuan-tuan? Kalaulah binatang yang berkhidmat pada agama pun Allah masuk ke dalam syurga, kita ni takkan tak mau bagi khidmat pada agama, malu pada binatang tu. Binatang pun akan berkhidmat pada agama. Sallallahu alaihi Muhammad. Nampak tak? Ini cerita tentang Al-An'am, cerita tentang haiwan. So hijrah ni ada satu tajuk cerita pasal binatang saja. Maka saya sebut pasal unta tadi. Unta ni, kenapa unta tuan-tuan? Saya sebut balik, unta Nabi beli dengan 400 dirham. Umur dia waktu tu 4 tahun. Al-Qaswa mati umurnya 15 tahun. 11 tahun dia berkhidmat dengan Nabi. Tuan-tuan, saya nak tanya, berapa orang yang 11 tahun pernah berkhidmat dengan ustaz dia? Berapa orang yang pernah 11 tahun pernah berguru dengan tok guru dia? Berapa orang yang pernah 11 tahun setia dengan guru dan ulama? Al-Qaswa setia pada Nabi 11 tahun. Kalau kita tak boleh lawan Al-Qaswa unta, maka takut-takut kita lagi unta daripada unta. Boleh faham tak? Jadi cari guru, cari ulama yang kita boleh berkhidmat paling kurang 11 tahun. Sebab apa? Sebab takut-takut malu dekat unta. Tok guru kata, ustaz, saya nak berkhidmat dengan ustaz paling kurang 11 tahun. Kenapa 11 tahun? Sebab saya belajar sirah, Nabi Al-Qaswa berkhidmat pada Nabi 11 tahun. Lepas tu dia wafat. Al-Qaswa mati. Jadi saya tak mau kalah dengan unta. Saya nak layan, saya nak khidmat pada ustaz paling kurang 11 tahun. Saya tak kira lah saya dah kerja ke, saya dah kahwin ke, saya tetap nak berkhidmat dengan ustaz, ikut free saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa? Sebab saya takut, saya tak mau malu dengan unta. Sebab unta 11 tahun berkhidmat dengan Nabi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kembali cerita ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh follow Okey, dengar jelas? Sahabat IG? Sahabat FB ada soalan nak tanya? Okey.
ketika mana 11 tahun Nabi beli dengan 400 dirham, okey tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka Nabi mula berjalan. Okey, dekat mana Nabi start? Okey, siapa yang pernah pergi umrah, siapa yang pernah pergi haji, saya sebut ni tuan-tuan bayangkan. Okey, tuan-tuan masuk pintu pertama, pintu King sallallahu alaihi Muhammad, apa? Pintu pertama yang tak siap lagi tu. Okey. Okey, pintu 88 pun boleh ataupun pintu 89, pintu 90, pintu Raja King Aziz sallallahu alaihi Muhammad, Raja Aziz, kan? Okey. Pintu pertama lah pintu utama tu. Okey, di mana? Di Masjidil Haram. Pintu utama yang tak siap lagi tu. Okey, tuan-tuan turun. Okey, tuan-tuan boleh follow saya. Saya nak tunjuk ni route ataupun perjalanan step Google Map macam mana Nabi lalu. Tempat laluan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula di mana? Apa yang saya tahu? Sekejap. Bukankah haiwan akan jadikan tanah selepas habis hari pembalasan? Okey, terima kasih. Nanti Ustaz akan respon. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah yang muslimin dan muslimat. Cerita apa tadi? Cerita tentang kat mana tadi? Perjalanan hijrah Nabi. Okey, tuan-tuan turun daripada Safwa. Okey, Safwa ataupun daripada Menara Zamzam tu. Okey, turun daripada Safwa Hotel tu, Safwa Orchid kan. Safwa apa? Safwa Hotel lah. Okey, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Menara jam tu, Zamzam Tower tu, tuan-tuan turun daripada situ, Hotel Safwa Tower tu dan juga Zamzam Tower, tuan-tuan jalan kaki menuju ke Masjidil Haram. Dataran, tuan-tuan ambil kanan. Bila ambil kanan, tuan-tuan akan nampak istana. Di atas istana akan ada flyover. Turun melalui flyover tu, tuan-tuan jalan straight, tuan-tuan akan jumpa rumah Abu Jahal yang dijadikan toilet. Yang ni kena tanya mutawif yang bertugas. Straight lagi sebelah kiri, tuan-tuan akan nampak Babus Salam, tempat yang Nabi masuk ke tempat sa'i ataupun Masjidil Haram. Tapi tak buka dah pintu tu. Tuan-tuan straight lagi sebelah kiri tu akan nampak tempat sa'i, mas'a. Dataran, tuan-tuan terus lagi akan nampak maktabah, tempat rumah kelahiran Nabi, di rumah Siti Khadijah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah radhiyallahu taala anha. Okey. Tuan-tuan straight lagi, dataran belah kiri tu, itulah perkarangan rumah Nabi bersama dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okey, Nabi start berjalan daripada situ. Bila Nabi start daripada jalan situ, tuan-tuan, Nabi ke mana? Nabi ke sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada situ Nabi cross ke yang ni kena tunjuk, nak cerita payah. Nabi cross ke dataran, kan? Okay, keluar kot tepi Babus Salam yang saya kata tadi, kawasan sa'i tadi. Lepas tu belah kiri dia adalah Jabal Abi Qubais. Tuan-tuan straight lagi, tuan-tuan akan jumpa McDonald. Tuan McDonald. Okey, bila McD tuan-tuan seberang jalan tu, hotel apa tu panggil? Apa lupa, tiba-tiba lupa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hotel Millennium Millennium. Bukan Millennium. Apa? Tolong Zat. tepi Zamzam Tower tu. Hotel apa panggil? Tempat rumah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang saya terlupa ni, tiba-tiba hilang idea. Bukan hilang idea, tiba-tiba jam sekejap. Naik tangga, tuan-tuan akan nampak sebuah bukit. Kat situ ada surau. Dekat McD, dekat kawasan hotel itulah Nabi singgah rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk memulakan perjalanan bersama dengan Al-Qaswa, unta Nabi. Okey, tuan-tuan ringkaskan cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Nabi jalan kaki, maka ketika inilah tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu Nabi nak keluar rumah, okey, yang antara frontliner yang terlibatlah Abdullah bin Uraiqid, yang penunjuk dia panggil apa? Google Map Nabi. Okey, Google Map Officer, pegawai penunjuk dan pencari jalan. Abdullah Uraiqid sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang masih lagi belum Islam. Dia cari, Nabi bagi tugasan pada dia, portfolio yang dia pegang adalah mencari dan menjejaki laluan mana yang paling orang tak lalu. Continental ya sayangku. Bukan Continental. Yang putih-putih tu. Continental kat situ. Hilton. Kan? Yang putih-putih sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Yang rumah Abu Bakar tu lah kan? Tiba-tiba hilang. Hilton ya. Okey, terima kasih anak anda aku. Ni pun frontliner saya juga ni. Okey. Anak anda saya frontliner cerita lama. Okey. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, dah jadi ustaz, kalah ustaz.
Ya, terima kasih Ustaz Fathi Ibnu YB. Okey, sambung cerita tadi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ketika mana, kat mana tadi? Kenapa Nabi lantik Abdullah bin Uraikid dan juga Amir bin Fuhairah untuk menghilangkan jejak-jejak kaki ataupun jejak-jejak langkah dan tapak-tapak kaki dan tapak-tapak kasut? Okey, kenapa perlu mereka dua ni? Okey, satu Abdullah bin Uraikid untuk mencari jalan yang paling orang tak lalu, yang paling unsuspected, yang paling tidak dijangka jalan. Okey, maksudnya apa? Nabi adalah mind maker. Nabi adalah seorang strategic plan maker. Nabi adalah seorang yang in future punya nampak. Nabi ni beyond forward. Nabi nampak benda yang orang tak nampak. Maka manusia yang paling berstrategi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Point kita kat situ. Nak bisnes ada strategi. Nak bisnes, siapa nak pegang marketing? Siapa nak jaga account? Siapa nak jaga kewangan? Siapa nak jaga kedai? Siapa nak pimik barang? Maka semua tu kena well planned management. Point dia kat situ. Maka Nabi adalah well planner and mind maker nombor satu di dunia ketika itu, menyebabkan jasad Nabi tidak tercedera. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka ketika mana Amir bin Fuhairah ikut Nabi untuk menghilangkan bersama kambing dia, untuk menghilangkan jejak kaki Nabi. Pasal apa tuan-tuan? Dalam kitab sirah disebut Abu Jahal dia ada satu kelebihan, dia ada satu kekuatan yang tidak ada pada orang lain. Abu Jahal kekuatan dan kelebihan dia apa? Dia boleh kesan dan dia boleh kenai yang mana satu tapak kaki orang, yang mana satu tapak kaki kuda. Contoh, ada riwayat mengatakan Abu Jahal, Abu Sufyan waktu nak serang hendap rumah Nabi tu, yang Sayyidina Ali tidur tu kan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jati tempat tidur tu 50 ekor kuda. Bayangkan kalau 50 ekor kuda, muslimin dan muslimat, kuda ada berapa kaki? 4 kaki. 50 darab dengan 4, 200. Betul tak? 50 orang frontliner Abu Jahal darab dengan 2 kaki. Boleh ikut saya tak? Okey, waktu Nabi tidur, bukan, Sayyidina Ali bin Abi Talib tidur di tempat Nabi, menggantikan Nabi pada malam hijrah. Nabi keluar dengan ayat yang ke-9 surah Yasin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Malam tu, okey, geng Quraisy, depa 50 orang. Okey, sorry, depa sallallahu alaihi wasallam Muhammad berapa orang? Depa 50 orang. Okey, dan juga depa bawa 50 kuda. 50 orang Quraisy bawa 50 kuda. Ini antara riwayat mengatakan bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad 50 darab dengan 4. Sebab apa? 4 kaki. Kuda ada 4 kaki kan? So 50 darab 4, 200 kaki. 50 orang Quraisy tadi ada 2 kaki. So darab dengan 2. 100 kaki campur dengan 200 kaki kuda. Semua ada 300 kaki. Bayangkan 300 tapak kaki kuda dengan orang berpijak-pijak di atas muka bumi Mekah tu, di sekitar rumah Nabi. Abu Jahal boleh kenai daripada 300 tapak kaki ni, yang mana satu tapak kaki manusia, yang mana satu tapak kaki kuda, yang mana satu tapak kaki unta. Punya hebatnya, geniusnya Abu Jahal. Ini kelebihan yang Allah bagi dekat Abu Jahal. Jadi Nabi kena cari orang yang lagi genius daripada Abu Jahal, nak melawan kejeniusan Abu Jahal. Maka itulah terlantiknya Amir bin Fuhairah, sebab dia boleh menghilangkan jejak kaki. Kalau jejak kaki tu tak dihilangkan, nescaya Abu Jahal akan ikut dan akan tahu di mana langkah dan jejak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan? Itu antara poin-poin yang kita nak angkat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya ringkaskan cerita ketika mana berlaku satu mukjizat Nabi. Okey, mukjizat Nabi antara satu miracle, keajaiban yang berlaku ketika mana Nabi berjalan sallallahu alaihi wasallam Muhammad daripada rumah Abu Bakar As-Siddiq, Nabi ke selatan. Sebab Madinah ke utara. Okey, Nabi Madinah berada di utara sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sedangkan Nabi patah balik ke selatan yang menuju ke arah Yaman. Pasal apa tuan-tuan? I was mentioned just now, Nabi is the most number one mind maker, nombor satu di dunia. Well planned strategy in hijrah episode adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mind maker pertama. Oh, rupanya dalam hidup kita kena lonjak ke belakang. Dalam hidup kadang kita kena patah balik ke belakang. Uzlah, PKP, musibah, PKP, coronavirus adalah satu benda yang Allah buat untuk kita patah balik saat ke belakang, sebab kita terlalu selesa dengan dunia. Aku bagi hampa PKP, aku bagi hampa coronavirus, hampa kena patah balik saat ke belakang. Check it out. Cek balik taubat, cek balik muhasabah, cek balik zikir, cek balik solat, cek balik ukhuwah, cek balik segala-galanya apa benda yang hampa kurang.
Hampa telah memberikan aku kurang. Aku berikan kamu lebih. Di saat aku berikan kamu lebih, kamu memberikan padaku sangat kurang. Allah memberikan nikmat kita setiap hari, sedangkan Allah hanya beri musibah hanya sesekali. Sebab tu tuan-tuan, ulama tasawuf dulu, kalau mereka sakit, mereka malu nak minta sihat dekat Allah. Sebab apa? Sebab duk sihat tu 40-50 tahun dah, tiba-tiba hanya sakit hanya setahun. Nak minta sihat balik pada Allah sangat malu. Tu orang tasawuf macam tu. Sebab nikmat sangat bertahun-tahun, berpuluh-puluh dah, tiba-tiba Allah bagi musibah ni hanya sikit, hanya sesekali. Malu nak minta hilang musibah. Ini antara ulama tasawuf mengajar kita adab kita dengan Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, balik cerita tadi. Kat mana tadi? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, kat mana? Ketika mana Nabi jalan kaki. Okey, Gua Sur ni adalah antara gua tertinggi di mana di Mekah. Okey, yang nombor 2 barulah Gua Hira. Gua Sur ni memang tinggi dan lebih curam berbanding Gua Hira. Dia berada di selatan. Ulama Jemaah Umrah ataupun jemaah haji, jemaah umrah akan dibawa waktu ziarah luar. Daripada keluar daripada hotel tu, tuan-tuan akan dibawa, tapi tak boleh, dulu tak boleh singgah. Macam tahun lepas, paling bulan 12 hari tu boleh singgah. Kita hanya turun dalam 10 minit macam tu sebab ramai banyak bas. Kita akan boleh naik sikit lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi umrah, saya cadangkan bagi tak kat Mutawif bertugas, turun bas, jangan hanya cerita tabah. Turun bas, tuan-tuan menampak sikit naik di atas. Tapi gua Sur tu jauh lagi. Dia nak masuk ke dalam tu, tuan-tuan kena pergi sendiri. Dia tidak dalam jadual package itinerary ni, kena sewa van, sewa kereta, pergi sendiri. Naik waktu malam pun boleh, petang pun boleh. Tuan-tuan kena pijak tanah Gua Sur, tuan-tuan kena pijak pegang tanah Gua Sur tu. Sebab apa? Di situ ada tapak kaki Nabi. Mudah-mudahan tanah yang tuan-tuan pegang, pasir dan batu yang tuan-tuan pegang adalah batu pasir yang pernah Nabi pijak, yang pernah Nabi pegang. Maka bersatulah kulit kita dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan? Cerita tentang surah ni mudah-mudahan sambil tuan-tuan dengar, tuan-tuan kena berselawat. Selawat, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab cerita pasal Nabi ni nak bagi rasa ada Nabi bersama kita pada pagi ni. Kita kena rasa roh tu. Tuan-tuan, ibu dan ayah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Boleh saya sambung sikit lagi. Ketika mana Nabi duduk 3 malam bersama dengan unta Al-Qaswa Nabi yang dihadiahkan, yang dibeli daripada Abu Bakar As-Siddiq, yang asalnya diberikan tawaran secara percuma, yang berkhidmat pada Nabi 11 tahun itu. Maka mereka duduk 3 malam. Di situlah berlaku peristiwa yang antara riwayat mengatakan keluarnya binatang. Bila Nabi duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam Gua Sur tu, maka lubang-lubang semua ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebab semata-mata nak bagi keselesaan pada Nabi. Nampak tak? Hijrah mengajar arti kesetiaan. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling setia pada Nabi. Tuan-tuan, dalam hidup kita, kita kena cari manusia yang paling setia. Di saat orang lain semua mencemuh, di saat orang lain semua membuang kita, siapakah tangan yang menghulurkan pada kita untuk menyokong kita? Siapakah manusia yang paling menyambut kita di saat orang lain semua memboikot? Sallallahu alaihi Muhammad. Siapakah orang yang paling memuji di saat orang lain semua mengeji? Tuan-tuan kena cari figure-figure manusia akhir zaman yang hidup kita ni. Siapakah yang paling sokong kita di saat orang lain memboikot? Siapakah yang paling menghulurkan tangan di saat orang lain memijak-mijak kaki dan tangan kita? Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia paling setia. Tuan-tuan boleh tak, kalau boleh type kat sini, tuan-tuan boleh komen, buat senarai komen ni, siapakah orang-orang yang antara yang paling setia dalam hidup tuan-tuan, sama ada di tempat kerja, dalam taman, kejiranan, selain daripada rumah tangga. Siapakah figure-figure frontliner yang menjadi orang yang paling setia dalam hidup tuan-tuan? Orang yang paling setia ni maksudnya apa? Orang yang mampu menangis bersama tuan-tuan dan orang yang mampu ketawa bersama kita. Sayyidina Ali kata apa? Kalau kamu nak tahu siapakah sahabat aku, tunggu masa waktu aku jatuh, tunggu masa waktu aku menangis. Siapa yang ada ketika itu bersama aku, dialah sahabatku. Tapi kalau dia ketika mana kita ketawa, dia belum tentu sahabat, dia hanya kawan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah yang ketawa dan nangis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin dia kat situ. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pasal apa 3 hari 3 malam? Okey, selama 3 hari 3 malam ni kita nak mematahkan idea dan semangat orang Quraisy supaya depa ni patah semangat untuk mencari Nabi. So mesti 3 hari 3 malam. Muslimin dan muslimat, ibu dan ayah-ayah. Jadi bila saya masuk dalam Gua Sur, semua lubang-lubang ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak menghamparkan keselesaan pada Nabi untuk Nabi baring. Maka Nabi pun baring ketika itu tuan-tuan. Maka di sinilah berlakunya peristiwa binatang, ada kata biawak, ada kata kalajengking, dia ada khilafiah, dia ada perbahasan ulama kat sini. Cerita dia binatang yang berbisa. Binatang berbisa, dia keluar, sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa binatang berbisa keluar?
Tuan-tuan, poin kat sini, bila Nabi sampai dalam gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, ni Nabi kot. Nabi masuk gua. Nabi main tempat kita, takkan kita tak ra'i. Nabi main rumah kita. Nabi main rumah aku, ya Allah, aku nak ra'i. Kalau ustaz main rumah pun kita ra'i, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Apatah lagi Nabi main rumah, maka siapa tak ra'i? Semua orang nak ra'i. Maka ketika itu tuan rumah kepada gua Sur adalah semua binatang yang ada dalam gua, termasuk biawak, termasuk cacing, termasuk ular, whatever yang ada di gua tu, itulah tuan rumah kepada gua Sur. Termasuklah dalam riwayat mengatakan biawak ataupun kalajengking, binatang yang berbisa. Maka dapat dengar kata tapak kaki Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah ke rumah dan ke tanah kami. Nabi masuk, Nabi datang, mailah Rasulullah. Bila binatang dengar tapak kaki Nabi masuk di rumah-rumah depa, gua Sur, semua berebut, berbondong-bondong, semua berebut nak keluar. Nabi dah sampai. Jom tengok Nabi. Semua nak tengok muka Nabi, nak menatap kemanisan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang, tuan-tuan, pun ada perasaan pada Nabi. Itu dia katakan rahmatan lil alamin. Binatang keluar. Jadi semua lubang yang ada, semua mereka nak keluar, nak tengok muka Nabi. Tetapi tuan-tuan, ketika itu semua lubang ditutupi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba hanya ada satu lubang sahaja yang terbuka, dekat betul-betul di hujung ibu jari ataupun kaki Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu ni lah binatang tak ada pilihan. Kalau aku tak tebuk lubang ni, aku tak boleh tengok muka Nabi. Binatang tu kata. Bahasa kita macam tu lah kan. Akhirnya tidak ada pilihan. Binatang tu pun sengat Abu Bakar As-Siddiq dengan harapan Abu Bakar As-Siddiq akan menarik kaki dia, maka terbuka lubang, barulah binatang tu boleh keluar semata-mata nak tengok muka Nabi. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Itu tujuan binatang tu gigit ataupun ketik, kata orang Kedah, kaki Abu Bakar, sebab nak tengok muka Nabi punya pasal. Masya-Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Bila faham, tuan-tuan? Tengok sayangnya binatang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itulah berlakunya peristiwa yang kita dah tahu dah. Abu Bakar As-Siddiq menahan. Akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi tersedar sebab Abu Bakar As-Siddiq tak mampu menahan kesakitan sampai biru muka Sayyidina Abu Bakar. Tergerak jasadnya, maka Nabi terjaga. Akhirnya Nabi meludah sallallahu alaihi Muhammad dan Nabi memberikan syifa. Akhirnya bisa hilang daripada kaki Abu Bakar As-Siddiq. Ringkaskan, tuan-tuan. Maka hari yang keempat berjalan. Saya nak ringkaskan, tuan-tuan, dah habis dah cerita kita. Sampai lebih kurang 8 Rabiul Awal. Nabi keluar di Mekah 27 Safar. 27 Safar, 28 Safar, 29 Safar, 30 Safar, 1 Rabiul Awal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah 8 hari dah. 13 hari, 8 Rabiul Awal, Nabi sampai di satu tempat. Tempat ni, tuan-tuan, saya akan tunjuk. Tuan-tuan, dekat Quba. Kampung Saniyatil Wada'. Saniyatil Wada'. Okey, kampung Saniyatil Wada' di mana? Di sekitar Quba. Nabi sampai di situ, tuan-tuan, dekat rumah Khalsum bin Khudaimin. Ada kebun dia, ada ladang dia. Sallallahu alaihi Muhammad, Nabi singgah kat situ. Itulah rumah pertama yang Nabi singgah. Di mana? Di Quba. Dia turun bukit daripada Masjid Quba. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang orang Madinah ni duk dengar ni, duk tunggu ada yang naik atas pokok kurma, naik atas bangunan, naik atas rumah. Manalah Nabi tak sampai-sampai. Dah tunggu 10 hari dah lebih, Nabi tak sampai-sampai. Bila masuk, ringkaskan cerita, 3 malam Nabi duduk kat situ. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun ada riwayat yang lain, maka Nabi keluar sampai tepat 12 Rabiul Awal. Ada pendapat mengatakan hari Isnin, bersamaan dengan hari Nabi lahir, bersamaan dengan hari Nabi wafat. Cuma tahun yang berbeza. 12 Rabiul Awal 1 Hijrah, bersamaan dengan 600 sallallahu alaihi Muhammad 22 Masihi ataupun 21 Masihi. Nabi sampai di Madinah. Seluruh bumi Madinah gegak gempita bila melihat wajah Rasulullah sampai di Madinah. Mereka menyambut dengan alunan selawat untuk menzahirkan keseronokan Nabi sampai. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi ta'. Nabi sampai tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i.
Semua sambut, tala'al ya Rasulullah, ahlan, ahlan, ahlan bik. Semua seronok, bergembira. Semua bergembira menyambut Nabi di bumi Madinah. Nabi disambut. Ketika itulah tuan-tuan, semua berebut tarik unta Nabi ni. Tarik pelana ataupun tali yang ada dekat unta Al-Qaswa Nabi. Mailah rumah kami. Rumah saya lah. Semua berebut nak suruh Nabi singgah rumah dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika itu Nabi kata apa? Aku serahkan segalanya pada percaturan dan perancangan Allah melalui tapak kaki Al-Qaswa aku. Di mana dia berhenti, di situlah aku bersinggah. Ringkaskan cerita. Al-Qaswa buat break kecemasan, berhenti dekat satu rumah. Rumah ni tuan-tuan kena pergi cari. Tuan-tuan masuk dekat pintu 37 dekat Jannatul Baqi'. Daripada situ tuan-tuan kira 1, 2, ada 4 tiang lampu. Tuan-tuan akan nampak satu bangunan macam stop. Dekat situlah perkarangan tempat Al-Qaswa, unta Nabi bersama dengan Saudara Abu Bakar berhenti dalam peristiwa hijrah. Di saat orang lain semua tengok, orang Madinah, tapak asal Masjid Nabawi adalah perkuburan dan juga ladang kurma yang dimiliki oleh sahabat. Ada juga tapak-tapak daripada orang-orang Kristian sebelum Nabi sampai. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tapak asal Masjid Nabawi. Nabi duduk kat situ berapa hari tuan-tuan? Nabi duduk lebih kurang 7 hingga 8 bulan. Nabi sampai sahaja disambut oleh Saidina Abu Ayyub Al-Ansari yang wafat di bumi Konstantinopel. Maka manusia pertama yang Nabi singgah, Nabi duduk rumah dia 7-8 bulan sementara menantikan projek mega mendirikan Masjid Nabawi dibina buat kali pertamanya, masjid yang kedua sallallahu alaihi wasallam Muhammad ataupun yang ketiga, okey, di mana di Madinah dalam peristiwa hijrah. Poin dia, hampir mana pun masjid muallaqun fi qalbihi. Rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat kat masjid, Allah akan berikan naungan di padang mahsyar. Dia tak akan terpisah daripada syurga. Jadi siapa yang nak mulia, jadikan dia ahli masjid, orang masjid, rapat dengan masjid, sentiasa sumbang pada masjid, membina masjid. Boleh faham? Siapa yang tak ada masjid ke, sila bina masjid baru. Okey, jadi saya rasa Allah SWT Muhammad sekadar itulah dapat dikongsikan. Nak bagi tahu, Nabi sampai di Madinah, semua berebut lah, seronok lah, tak sangka lah. Orang kampung aku tolak aku. Tengok-tengok orang Madinah, Al-Ansar, iaitu Aus dan Khazraj, iaitu orang geng-geng Ansar, rupanya lagi baik daripada orang kampung sendiri, adik-beradik sendiri. Betul tak faham tuan-tuan? Kadang-kadang hidup kita Allah buat macam tu. Adik-beradik kita bergaduh, adik-beradik kita buang kita. Tetapi di saat orang lain, adik-beradik kita buang kita, ada orang lain yang bukan darah daging kita akan terima kita, akan sambut, akan sahut, akan peluk, akan sayang kita melebihi adik-beradik sendiri. Betul tak? Kadang-kadang dalam taman kita, jiran tetangga rapat macam adik-beradik, sedangkan dia bukan darah daging. Jadi Nabi macam tu. Jadi siapa yang ada hidup dia macam ni, maka dia sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita diuji macam tu, kita dibuang, kita dibenci, kita dipulau oleh adik-beradik sendiri, mungkin sebab krisis harta dan sebagainya, adalah sedikit khilafiah dan sebagainya kan. Tetapi Allah akan ganti balik dengan ukhuwah yang diberikan oleh orang luar, min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang kita tak sangka-sangka. Siapa nak sangka daripada 53 tahun duduk di Mekah, tiba-tiba mai di tempat yang kita tak kenal, kita tak tahu, tengok-tengok depa sambut, depa lagi baik. Dan itu juga terbinanya Masjid Nabawi Al-Munawwarah yang bandar bercahaya disebabkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebalik tiang seri Masjid Nabawi ada air mata Nabi. Di sebalik tiang seri Masjid Nabawi ada darah Nabi. Di sebalik tiang Masjid Nabawi ada titik keringat dan titik peluh Nabi. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka selamat bercinta, selamat mengembalikan ruh dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dalam diri kita, dan selamat membalas cinta Rasul bersempena dengan hijratul Rasul. Mudah-mudahan hijrah kita adalah hijrah rasa nak buat benda baik, rasa nak pergi masjid, rasa nak mengaji, rasa nak sayang ustaz, rasa nak khidmat pada ulama, rasa nak sumbang pada agama. Itulah hijrah yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan PKPP dan musibah ini mengajar untuk kita irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita nak kembali rapat dan dekat dengan Allah, taqarruban ila Allah. Minta maaf salah silap, sehingga bertemu lagi dalam siaran dan episod akan datang. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terjangkau tinggi
budi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu, menempuh dugaan, mengajar erti, kesabaran menjulang benci, kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran. Sama-sama Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran siramu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Okey, terima kasih. Minta maaf lah, mungkin ada terkurang, tersalah di mana-mana. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Salam ma'al hijrah. Nasi ayam, nasi kerabu. Wahai warga net netizen, I love you. Aku qaula hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okey. Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam ni? Like Ustaz. Oh, sorry lah, memang line dia ni kot. Line tetap pun cantik. Sihat Alhamdulillah. Bangun pagi dah dapat ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama kita. Selamat hijrah. Waalaikumsalam. Alfian. Waalaikumsalam. Bakar Mamar. Apa ni? Ya, terima kasih. Hazim Anwar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ajak makan. Ada orang belajar Ustaz lah. Ada orang ajak makan lah hari ni. Ya, terima kasih. Sama-sama kita. Ustaz nak bagi ruang. Terima kasih. Tak dapat nak sebut nama Mama Alham, Kak Nurain Ali Huzaifah, Ibnu Yaman, Ustaz Hafifi, Harun Ahmad Romzi, Ustaz Nafizul Al Kuala Terengganu Al Cendrangi, Muhammad Naim, Muhammad Ramadan Abdullah Seroja, Ustaz Rafi. Awak nasi kandar bukan Siva Gangga kita. Jom Rafi. Tarik salam bila hari ni hijrah tarik hijrah satu. Terima kasih sahabat saya, Wakil Munsyid Ustaz Dr. Fitri Haris, anak anda saya sama-sama Ustaz Fathi Ibnu YB. Terima kasih yang sudi menonton di Lak Datu, di Sepagaya, di mana jua anda berada. Sallallahu alaihi Muhammad, sehingga kita bertemu lagi. Semoga Allah menyatukan cinta kita dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan semangat hijrah. Okey, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada hal penting pasal Nabi nak tanya. Yusdania Danisha. Okey, PM boleh PM ada apa-apa kesilapan ke apa-apa nak ni boleh Sallallahu alaihi Muhammad boleh PM tepi lah. Kita akan bincang PM tepi. Okey, bye-bye. Terima kasih sekali lagi. Boleh share kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan pun pahala, saya pun dapat pahala. Bye-bye.